salah seorang daripada anak muda tu, dia cuik saya. Dia cuik saya. Dia pakcik, kata dia. Pakcik kenal Abu Jahal? Perawi kata, Abdul Rahman bin Auf kata, saya jawab, ya kenal. Apa-apanya? Apa hajatmu kepadanya? Awal. Bapa nak agak dengan dia je. Qala, anak muda tu kata, saya diberitahu dia ni maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ni beri sumpah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, kalau aku nampak dia, bayangku tidak akan berpisah dari bayangnya. Itu maknanya aku tak akan lepas dia sekali ni. Hatta yamutal a'jalu minna, sehingga akan mati yang lebih segera mati di antara kami. Itu dari segi terjemahan dia ni asalnya. Kalau kita kata, kalau bahasa Kelantan kita kan, aku tak akan lepas dia sehingga kalau tak mati aku, mati dia. Gitu. Antara dua tu lah. Kalau tak mati dia, mati aku. Ataupun kalau tak mati aku, mati dia. Itu mana dia. Kalau hak Tuhan takdir, hak mana nak mati dulu, hak tu lah akan mati. Tak caralah kalau aku mati dulu pun. Maknanya gitu. Qala fata'ajjabtu lidzalika. Abdul Rahman bin Auf kata, saya kagum melihat keberanian anak muda itu. Yang seorang lagi pun cuik saya pula, kat sebelah saya. Dia kata lagu tu juga. Qala Abdul Rahman bin Auf kata, tak lama selepas itu saya pun nampak Abu Jahal duk pergi mari di antara puak-puak dia. Saya pun kata, tak nampak tu? Kamu berdua tak nampak kah? Itulah orang yang kamu cari, kata dia. Hak kamu duk tanya. Qala Abdul Rahman bin Auf kata, kedua-dua mereka ini menyerbunya, menerkam ke arah Abu Jahal, lalu menetak kedua-duanya. Kedua-duanya menetak Abu Jahal itu dengan pedang. Kedua-dua tu bui sampai mati Abu Jahal. Kedua-duanya summan sarafa ila Rasulillah. Kemudian mereka pun balik pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rayak kepada Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tanya, siapa di antara kamu berdua yang membunuhnya? Masing-masing daripadanya kata, saya membunuhnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tanya pula, kamu sapu dah ke pedang kamu berdua? Mereka kata, tak lagi, titik lagi darah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tengok pedang, dua pedang. Tu sah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata bila tengok, kedua-dua kamu telah membunuhnya. Kedua-dua kamu telah membunuhnya. Walau bagaimanapun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memutuskan Mu'adz bin Amr bin Al-Jamuh mendapat salabnya. Yani barang-barang yang ada pada dia itulah, pada Abu Jahal itu, di tubuh Abu Jahal itu. Dua orang anak muda yang dimaksudkan dalam hadis ini ialah Mu'adz bin Amr bin Al-Jamuh dan seorang lagi Mu'adz bin Afra. Kedua-duanya nama Mu'adz. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Auf bin Malik. Beliau berkata, ada seorang lelaki Himyar telah membunuh seorang lelaki dari kalangan musuh. Dia pun mahu salab, yakni barang-barang berharga yang ada pada musuh yang terbunuh itu. Tetapi Khalid bin Al-Walid tak mahu berikan. Sedangkan Khalid bin Al-Walid adalah ketua kepada mereka itu. Dia pun pergi, Auf bin Malik pun pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu menceritakan perkara itu kepada baginda. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tanya Khalid, apakah yang menegahmu untuk memberikan kepadanya salabnya? Khalid menjawab, saya berasa banyak, wahai Rasulullah. Saya berasa barang itu sangat bernilai, sangat mahal sangat, wahai Rasulullah. Rasulullah pun kata, bui ke dia, idfa'hu ilai, bui ke dia. Lepas pada tu Khalid pun lalu dekat Auf sambil mengheret selimutnya, mengheret selimut dia, pergi. Kemudian dia berkata, yani Auf tu kata,
bukankah aku telah katakan kepadamu, bukankah aku telah katakan kepadamu bahawa aku akan ceritakan perkara ini kepada Rasulullah? Maknanya benar dia lah kira-kiranya. Kata-katanya itu didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Rasulullah naik marah, meradang. Rasulullah naik marah. Dan baginda bersabda, jangan bagi Khalid. Dia kata lagu tu pula, tak saduk bui lah Khalid, tak sabui Khalid. Pula dia kata, tak bolehkah kamu membiarkan pemimpin-pemimpin, ketua-ketua yang aku lantik kepadaku? Tak bolehkah kamu biarkan, tinggalkan pemimpin-pemimpin yang aku lantik itu kepadaku? Tak bolehkah? Sesungguhnya perbandingan kamu dengan mereka tak ubah seperti seseorang yang diminta menjaga unta ataupun kambing. Maka dijaganya lah dengan dia menjaga waktu minum unta ataupun kambing itu, dan dia bawa pergi ke kolam, dan unta itu masuk ke dalam kolam itu, minum airnya yang jernih dan meninggalkan yang keruh. Meninggalkan yang keruh. Yang jernih itu untuk kamu, dan yang keruh itu untuk mereka. Nabi kata. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Auf bin Malik al-Ashja'i. Beliau berkata, pernah aku keluar bersama orang-orang yang keluar dengan Zaid bin Harithah dalam peperangan Mu'tah. Ada ikut bersama saya salah seorang daripada tentera bantuan yang dihantar daripada Yaman. Dan perawi menyebutkan hadis itu seterusnya daripada Nabi SAW, sama seperti makna hadis yang tersebut tadi. Cuma dia berkata dalam hadis ini, Auf berkata, saya kata kepada Khalid, tidakkah engkau tahu bahawa Rasulullah SAW telah memutuskan salab ini perlu diberikan kepada yang membunuh? Khalid berkata, memang aku tahu, walakinni istakthartuhu, tetapi aku berasa banyak. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Salamah bin Al-Akwa', qala ghazawna ma'a Rasulillah. Beliau berkata, pernah kami berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut serta dalam perang Hawazin. Ketika kami sedang makan pagi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba mari satu orang dengan naik unta merah. Dia pun menurunkan unta merah itu, mendudukkan unta merah itu. Kemudian dia mencabut talaqan min haqabi, iaitu satu tali daripada kulit, min haqabi, daripada bahagian ikatan di atas belakang unta tu, ikat dengan tali tu, unta ikat balik belakang, pengikat balik belakang. Dia selit situlah tali tu, dia pergi ambil tali tu. Faqayyada bihil jamal, dia pun ikat unta dia tu dengan tali tadi. Kemudian dia pun tampil, mari makan juga bersama orang lain, Wa ja'ala yanzuru, dia pun mula memerhatikan, dia perhati kepada puak-puak kami. Wa fina dha'fatun wa riqqatun fi zahr, di kalangan kami puak-puak kami lemah, mana letih, dan riqqah fi zahr, dan tidak mencukupi dari segi binatang untuk dinaiki. Fi zahr itu makna belakang di sini, tidak mencukupilah dari segi kenderaannya. Kami lemah ataupun letih di sini, dan kami pula tidak mempunyai cukup kenderaan. Wa ba'duna musyatun, sebahagian daripada kami jalan kaki ya, pergi perang. Tiba-tiba idh kharaja yashtaddu, dia pun keluar cepat-cepat dan pergi kepada untanya. Lalu dia buka ikatan unta dia tu, kemudian mendudukkan untanya. Pasal unta tu berdiri, dia suruh duduklah, dia buat duduk. Wa qa'ada alaihi, dan dia pun naik atas unta itu. Fa asarahu,
terus dia memecut untanya. Fashtadda bihil jamal, untanya itu pun bawa dia lari cepatlah. Fattaba'ahu rajulun ala naqatin warqa, maka dia diikuti oleh seorang lelaki yang naik unta kelabu. Qala Salamah berkata, aku pun keluar cepat-cepat, ashtaddu, fakuntu inda warikin naqah, aku mula-mula tu duduk dekat warik, dekat pohon unta hak ni, unta hak orang hak ikut dia, hak kemudian. Sebentar kemudian aku sudah sampai dekat dekat pohon unta hak tu, hak lari tu, hak lari. Hak ni naqah, hak tu hak jamal. Thumma taqaddamtu, kemudian aku pun pergi ke depan, pitah dia, aku pun pegang tali unta dia. Fa'anakhtuhu, dan mendudukkan unta. Bila unta itu menurunkan lututnya, menurunkan lututnya ke tanah, iqtarattu sayfi, aku pun cabut, menghunus pedangku, lalu menetak kepala orang itu. Aku tetak kepala dia. Fanadara, jatuh tu, gebah situ. Fanadara tu jadi tergolek, pak kena tu tergolek. Thumma ji'tu bil jamal aquduhu, lepas tu saya pun eret unta dia tak, eret unta dia, sekali dengan barang-barang dan senjata dia, kapal ada di atas unta itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat yang lain menyambut kedatanganku. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa bunuh orang itu? Qalu, mereka berkata, Ibnul Aqwa, yakni Salamah itulah, Salamah Ibnul Aqwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, lahu salabuhu ajma'u, semua salabnya menjadi haknya, boleh ke dia, semua salab dia boleh ke dia. Ini malam ni kita baca ni berkenaan dengan harta rampasan perang. Apabila perang boleh, apabila perang menang, kalau bila menang, jadi harta rampasan itu apa dia namanya, ada nama ghanimah, anfal, salab, macam-macam lah dalam istilah. Jadi kita tengok di sini berkenaan dengan nafal, jamaknya anfal. Dalam Quran pun ada satu surah namanya surah Al-Anfal, nak cerita pasal hal ni lah. Jadi anfal itu apa makna? Banyak makna lah. Sebab tu kita tidak terjemah tadi, dia kata anfal gitu ya. Banyak makna. Ada yang mengatakan anfal itu harta ghanimah itu sendiri, yang sebahagian daripada harta ghanimah. Ada yang mengatakan bukan harta ghanimah semua sekali, tetapi setelah dibahagi, 4 bahagian dibahagikan kepada orang-orang yang ikut serta dalam peperangan itu. Satu bahagian lagi itu hak Allah dan Rasul, yang disebut dalam Quran itulah hak orang miskin gapo tu, hak anak yatim gapo tu, zawil qurba, sanak saudara Nabi. Dalam hak tu, dalam hak 1/5 itulah diambil sebahagian daripadanya untuk nafal, yang ini sebagai apa ni kita kata, sebagai pendorong lah, sebagai sagu hati, lebih daripada hak lain buat, sebagai penggalak, pendorong, pembangkit semangat. Jadi orang lain pun apabila tengok gitu, mana ada kelebihan lah, bagi lebih lagi. Itulah yang dikatakan anfal. Jadi harta diambil daripada 1/5, bagi lagi. Pada peringkat permulaannya, Nabi SAW tidak dapat apa-apa perintah berhubung dengan nafal ini ataupun anfal ini. Dia tak dapat perintah. Sebab itulah bila Sa'ad kata, "Wih, saya lah ambil pedang ni," sebab dia dapat pedang. Nabi SAW kata, "Letak, tepat mu ambil." Bukan mana sini Nabi SAW tak sibui ke dia, tak. Tapi Nabi SAW ni dalam perkara-perkara yang besar, yang menjadi hukum, dia tidak buat keputusan sendiri. Dia tidak, dia tunggu perintah Allah.
Ini menunjukkan bahawa Nabi SAW dalam sesuatu perkara itu dia tidak sewenang-wenang. Tidak.